Alright tuan-tuan, kali ni segmen podcast bersama Dr. Aizul Ahmad. Kali ni kita bawa pakar tentang banjir. Banjir kat Malaysia ni macam acara tahunan saya rasa. Bulan 11, 12, 1, 2 ni kalau semua yang di kawasan-kawasan yang biasanya banjir dah bersedia. So kita bawakan orang tanpa melengahkan masa. Saya mohonlah untuk tuan perkenalkan diri secara ringkas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Azril Hafiz bin Abdul Rahim, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kira JPS Malaysia, dan kementerian sekarang ni masih lagi duduk di Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, NRECC. So kalau you all tahu yang sekarang ni ada portfolio barulah yang ada 2 kementerian. So jadi kami akan duduk di bawah dengan YBM Fadilah lah. Okay. So cuma sekarang ni isu dia di hujung tahun ni memang JPS tengah fokus dekat banjir. So macam semalam pun adalah mesyuarat yang tergempar, mesyuarat yang short notice daripada KP Nadma yang nak membincangkan pasal banjir terpenuh. So basically memang JPS dalam keadaan alert dan bersedia lah dalam perkara apa yang melibatkan yang banjir. Okey. So tuan, boleh tak tuan terangkan sedikit lah. Mungkin ramai yang kat luar sana tak tahu apakah peranan Jabatan Pengairan dan Saliran. Okey, kalau kita biasa dengar, orang kampung akan sebut JPS adalah jumpa parit selam. Okay. Before that, sebelum tu JPT, Jabatan Parit dan Tali Air. Okay. So itu yang bila kita bercerita pasal JPS, orang akan even kadang-kadang pemberita sendiri pun dia akan tersalah masuk akronim JPS tu sendiri. Dia akan cakap Jabatan Parit dan Saliran. Walhal kalau kata kita tahu yang sebenarnya adalah Jabatan Pengairan dan Saliran lah, kalau kita yang sebetulnya. So itulah, kadang bila kita baca surat khabar alamak dia typo lah, tapi it's okay. Kadang-kadang mungkin orang yang dah biasa dengar P tu adalah parit. Betul. Okay. Tapi sebagai JPS Malaysia dalam situasi yang kalau sedia maklum, monsun timur laut MTL ni akan berlaku di antara November sehingga Januari. So memang dia dah jadi macam tadilah, dia macam negara 4 musim, dah ada 4 musim. Kita ni macam ada musim kelima lah kat situ. Tapi kita kena faham yang dekat kawasan-kawasan yang biasa berlaku banjir, contoh macam Kelantan, Terengganu, Pahang, dia orang yang dah biasa living with flood, dia hidup dengan banjir tu sendiri. Maksudnya dia dah tahu dah dalam tempoh tersebut dia dah prepare, dia dah bersedia dah. Mungkin ada satu kawan saya ni, nama dia Cik Sudiman, cycling buddy saya, kami biasa cycling sama-sama. Dia bercerita yang kawasan rumah dia tu adalah berhampiran dengan Sungai Golok. So apa yang family dia atau mak dia buat adalah yang bila waktu musim kemarau dia bercucuk tanam, sebelum nak musim banjir tu dia dah kumpulkan semua yang barang-barang yang nak jadikan tu sebagai kira makanan di waktu banjir. So maksudnya sebab kita akan tahu yang bila mana banjir kita akan terputus bekalan makanan, terputus bekalan elektrik, even air bersih pun. So maksudnya orang yang duduk di kawasan yang dah biasa menerima banjir ni, yang dah biasa hidup dengan banjir ni, dia akan sentiasa bersedia. Saya pun tak pernah tahu yang kalau kata macam contoh ubi kayu tu, dia punya method dia adalah, cara dia adalah dikeringkan ubi kayu tu tanpa membersihkan tanah tu. Dia cabut secara raw daripada tanah, dia teruskan keringkan dalam keadaan tu, dan ubi kayu tersebut boleh tahan sehingga setahun. Oh, kalau kita tak cuci dia? Yes, tak cuci. Okay. Oh, ini pun fakta baru untuk saya. Even saya pun baru tahu dalam last 2 week or 3 weeks. Saya cycle, sambil cycle tu dia bercerita yang share knowledge ni. Saya rasa bagus lah. Sebab kita yang terlalu rely on makanan segera, makanan dalam tin. Kadang-kadang sebenarnya makanan yang ubi kayu, ubi keledek yang saya rasa dia boleh dikatakan diawet lah. Sebab dia tak rosak, tapi dia dikeringkan. Bila mana you nak gunakan baru you masak. So, dan maksudnya kita dapat panjangkan hayat benda tu, makanan tu lah, dengan tanpa ada bahan pengawet. Alright. So boleh tak guys, kita sebelum segmen pertama ni, kalau boleh kita tak tahulah apa peranan jabatan. Apa peranan jabatan JPS ni sebelum,
semasa dan selepas banjir? Okey, kalau tengok pada sebelum lah, biasanya JPS akan JPS akan di setiap negeri, di setiap wilayah ni dia ada peruntukan masing-masing. So setiap jabatan ataupun setiap kita dah ambil maklum dekat mana yang kawasan hotspot banjir. Contohlah kalau kata dalam situasi dekat dekat dalam Selangor ni Taman Seri Muda. Okay. Kita sedia maklum pada tahun 2021 Disember tu memang worst kat situ. Berlaku memang orang fokus kat situ. Padahal dalam waktu yang sama berlaku dekat Nanding dekat Betul. ni. Hulu Langat. Yes, Hulu Langat. Tapi dekat Hulu Langat tu bezanya sebab kat sana diorang terputus terus tak boleh nak contact, tak boleh maklumkan pada umum. Dalam situasi yang macam tu, JPS biasanya akan ada satu masa tu daripada bulan kebiasaannya peruntukan tu akan disalurkan seawal bulan 3. Okay. So jabatan akan buat maintenance, akan buat penyelenggaraan dekat parit saliran yang ada di dalam kira bawah jurisdiction JPS tu sendiri. Itu peranan sebelum. Sebelum sebab kita kena bersedia sebelum tu, kita kena buat pembersihan, kena buat penyelenggaraan yang mana yang saliran yang patut dicuci kita cuci, maksudnya rumput dipotong. So memang kita dah bersedia untuk menerima situasi banjir tu. So masa-semasa pula kebiasaannya kita akan memberikan bantuan dalam contoh macam pam bergerak. Bila mana kawasan yang tersebut tu dia berlaku banjir genang, banjir termenung. Airnya tidak boleh nak flow ke sungai ataupun nak masuk ke laut. Contoh dalam situasi yang Taman Seri Muda ni dia adalah dekat bahagian downstream, bahagian hilir Sungai Kelang. So bila terjadinya level sea rise, maksudnya bila aras paras laut tu tinggi, so air daripada Sungai Kelang tu dia tak boleh nak masuk ke laut. So dia akan menjadikan backflow. Dalam masa sama, kawasan Taman Seri Muda ni adalah kira lowest point lah kat dalam lembangan Sungai Kelang ni. So dia lah yang akan tenggelam lah dalam tempoh yang banjir termenung ni. So apa yang semasa JPS akan buat waktu ketika tersebut adalah kita akan paksa pump kita masukkan dalam sungai. Maksudnya kita push daripada, sebab dalam kawasan tersebut dia ada macam ban untuk protect daripada banjir, ban sekeliling yang kita nak protect daripada banjir sungai tu lah. Sebab apa yang kita sedia maklum, kapasiti sungai tu sendiri apabila kapasiti tu tak layan nak dia akan spread ke tepi lah. Dia akan memenuhi ruang-ruang yang jadi flood prone ni sendiri. So dalam situasi yang semasa ni lah yang JPS akan hadir untuk bawa dia punya pam gerak, kita kurangkan risiko ataupun kurangkan yang bahayanya air bertakung tadi tu. Sebab bila air bertakung, yelah kita faham bila dah bertakung memang banyaklah harta benda akan rosak. So dalam situasi ni JPS akan pump out air tu, akan push masuk dalam sungai lah. Kita kena keringkan kawasan yang kita dah protect tadi tu. So kalau kita selepas pula kebiasaannya kita buat assessment, kita tengok apa yang struktur yang rosak, kita perbaiki. Tapi daripada segi mentaliti rakyat Malaysia, daripada segi ilmu, daripada segi ignorance, rakyat Malaysia tentang banjir ni, tempat-tempat yang biasa ni macam mana? Adakah masyarakat bekerjasama semasa katakan tadi sebelum kita ada buat bersihkan peparitan, adakah itu peranan JPS atau adakah masyarakat juga membantu? Okey, macam ni. Kalau dekat kawasan yang kebiasaannya dia orang mengalami banjir ni, kebiasaannya dia dah aware. Dia dah boleh faham situasi bila mana berlakunya hujan di belah hilir, bila air tu dia mengalir towards tu hulu ke hilir. So maksudnya yang penduduk ni ataupun rakyat ni dia dah faham dah. Okey, kalau berlakunya hujan di belah hulu, okey, dia certain period dalam 2-3 jam akan sampai kawasan dia. Pada certain level, pada aras sungai yang macam tu, dia dah boleh baca dah apa yang akan berlaku seterusnya. Itu yang memang kawasan yang betul-betul orang yang biasa lah yang tahu situasi banjir tu. Kalau macam berlaku yang 2021 masa di Taman Seri Muda, mungkin jarang-jarang berlaku sebab dia macam cycle dia 30 tahun kemudian baru jadi lagi. Correct. So tak semua orang yang akan aware perkara itu berbanding orang yang dekat Pantai Timur ni. Tapi kalau kata dalam situasi ni, apa yang masyarakat ataupun rakyat ni boleh bantu agensi dalam situasi kita nak menghadapi banjir ni, salah satu dia adalah kita bersihkan kawasan rumah kita dululah.
Kan? Okay. First thing first adalah sampah tu puncanya daripada manusia sendiri. Kalau apa yang kita buang, contohlah kalau kita tak buang dalam tong sampah yang proper, contoh kita buat puntung rokok, kita buang begitu saja. So dia akan masuk ke longkang. Selepas ke longkang dia akan masuk ke monsoon drain. Monsoon drain ni yang perparitan yang di bawah selian perbabanan ataupun pihak berkuasa tempatan. Daripada situ dia akan masuk ke sungai-sungai utama. Yang sungai-sungai utama ni pula, contoh macam dekat Sungai Kelang, dia punya sampah yang akan pihak JPS kutip di hulu sungai tu, di hilir sungai tu adalah sangat banyak. So kat situ kita nampak mentaliti kita as a manusia ni, kalau kata kita dapat kurangkan sampah tu, maksudnya kita treat sampah tu dengan betul, insyaAllah lah kita boleh kurangkan yang risiko banjir tu sendiri. Sebab bukannya kita tak boleh nak menyalahkan 100% kepada act of God. Kita tak boleh nak mengatakan yang hujan ni, ni sebab Allah turunkan hujan ni. Tapi dalam masa sama, kalau kita tak bersedia dengan kebersihan, dengan sampah-sampah tu yang kita tak manage dengan betul. Sebagai contoh lah, dekat Sungai Kelang tu sendiri, masa ada construction 2017 hari tu, saya pernah ada construction dekat area Daya Bumi. So far peti ais lalu dekat Sungai Kelang tu. Semua benda yang dia boleh buang dibuang kat dalam sungai. So kalau kata kita as a manusia, kita sebagai masyarakat, kita tak berubah daripada rumah, sebab sebenarnya anak-anak tu dia akan menjadikan mak ayah dia as a idola. Betul. So kalau kata dia tengok mak ayah dia, okey, saya ukur buang, lepas tu sampah pun dia tak treat well, dia tak. Macam kat kampung kita tengok, tak tahulah, pampers anak buang kat belakang sungai je. Yes. Dia buang macam ni. Tapi sayang, fakta antara benda yang sayang, sebab di negara-negara barat, sungai itu jadikan sebagai tourism punya attraction. Dia jadi kat Malaysia, sungai hanya sebagai saluran air sajalah. Kira mungkin dekat okeylah, kita pun tak boleh nak 100% salahkan masyarakat tempatan, sebab dalam situasi Malaysia ni kita ada foreigners juga. Mungkin foreigners tu dia tak rasa menjadi keperluan untuk menjaga kebersihan dia ataupun dia buang sampah secara betul lah. Maksud saya buang sampah secara betul ni adalah yang macam sampah domestik. So means kalau kata kita yang malas nak fikir, kita akan buang begitu saja. Tapi kalau kata kita dapat didik anak kita bezakan yang mana boleh recycle, kita recycle. Yang mana yang boleh dijadikan kompos, kita jadikan kompos. Dan yang mana yang tak boleh nak treat anything after that, then you buang secara elok lah, buang dalam sampah domestik tu sendiri. So mengikut perangai peribadi tuan, apakah sebenarnya isu banjir kat Malaysia ni? Apakah sebenarnya isu utama banjir? Okay, isu utama dia tadilah berbalik satu kepada sampah. Lepas tu satu lagi sistem paparitan. Sebab PBT pun main peranan juga dalam sistem paparitan yang di bandar. JPS dia akan tackle yang jurisdiction dia adalah di sungai-sungai utama. Tapi kita sebagai agensi ni, kita saling berganding bahu. Dalam masa sama, orang kira yang masyarakat ni pun kena main peranan juga. Kalau kata masyarakat tak menjadikan ni sebagai satu yang dia kena ambil cakna, dia kena ambil maklum ataupun dia kena jaga sama-sama, so risiko tu akan berbalik kepada masyarakat balik. Sebab banjir tu bukan 100% agensi punya urusan. Sebab bila mana kita contohlah masyarakat setempat tu, kalau kata dia buat gotong royong dekat saliran yang melalui kawasan komuniti tu dijaga, so risiko untuk banjir tu boleh dikurangkan. Sebab kita kena ambil maklum yang PBT ataupun JPS dia tak boleh nak masuk semua kawasan. Dia mungkin ada satu private land yang kawasan persendirian, lepas tu ada yang kawasan komuniti yang memang dia ada JMB. Sebab JMB contoh macam Joint Management Body ni yang menguruskan kawasan yang berstrata lah, maksudnya yang kawasan high rise kan. So daripada situ kalau kata dia dapat menggembling kawasan tu, dia jaga. Contoh macam dekat Putrajaya sendiri, kami agensi ada kira dah buat kira buat sedikit tambah baik lah, kira value added di kawasan anak Sungai Gajah. Nama sungai, walaupun Putrajaya ni dia tak ada sungai yang utama, tapi kami jabatan diberi mandat untuk menjaga kawasan-kawasan reserve sungai yang berada di dalam Putrajaya. Walaupun lokasinya tak adalah sepanjang Sungai Kelang tu, tapi dia adalah anak sungai. Anak Sungai Gajah ni adalah tributaries ataupun anak sungai kepada lembangan Sungai Kelang. So walaupun 500 meter sungai tu melalui dalam kawasan Tanah Putrajaya,
jabatan ambil peranan untuk menjaga kawasan tersebut. So apa yang pihak jabatan dah laksanakan situ adalah kita dah bangunkan tu sebagai denai sungai kebangsaan. Kita ada okay. track jogging. Even track jogging tu boleh dilawati oleh sesiapa pun. Ni di Putrajaya? Yes, di Putrajaya. Okay. Inisiatif dia tak adalah terlalu besar, cuma dapat menyediakan satu jogging path untuk ruang berjogging 800 meter. Say lah kalau kata you pusing 5 kali pun you dah dapat 4 kilo dah kat situ. Yes, betul. Okay, itu secara kuantitatif lah, kita mengira by distance. Tapi dalam masa sama, komuniti yang dekat, komuniti yang bersebelahan dengan denai sungai kebangsaan ni, Pangsa Puri Putra Harmoni, dia ada satu komuniti yang kira macam makcik-makcik yang dah berpencen, orang yang memang suri rumah sepenuh masa. Ada 18 orang lah yang berminat untuk dibangunkan macam small kebun komuniti kecil-kecil. Oh, okay. Even saya baru Tapi ni inisiatif bawah JPS? Dah, ini inisiatif daripada tadi tu, komuniti tu sendiri. Okay. JPS ada ruang reserve sungai, tapi dalam kawalan lah. Sebab kita kena faham, kadang-kadang orang berfikir yang bila reserve sungai je, orang nak buat parking lah, nak buat rumah lah, ataupun dia nak buat pondok tempat dia lepak ke. Tapi dalam situasi dekat Putrajaya ni, kita mendapat mandat, kita mendapat kebenaran daripada Perbadanan Putrajaya itu sendiri untuk kita collaborate dengan komuniti setempat. So maksudnya dalam fasa yang awal ni kami berkolaborasi dengan 18 orang lah. So 18 orang ni pihak jabatan beri macam allocate lah satu plot kecil je, 2 meter darab 4 meter. Okay, you tanam lah apa benda yang nak tanam, as long as you jaga. Maksudnya kita meletakkan masyarakat ni sebagai our eyes, sebagai mata-mata kita di lokasi tu. Sebab kita faham bila mana dah ada fasiliti macam tu, akan ada NSA luar, contoh yang bila malam-malam melepak kan. Kalau kata ada komuniti ni, dia boleh jadi our mata lah, boleh jadi mata kita. Kadang-kadang dia orang message personal je, Cik Azril, ada orang lah lepak kat sini, boleh tengokkan tak? Okay, kita tengok lah. Betul. Sebab kalau kata 100% diletak beban tu pada agensi ataupun jabatan, saya rasa tak fair lah. Sebab kita bukan local community. Kalau kata kita local community tu, kita lebih dekat dengan kawasan tu. Tapi Cik Azril rasa model ni berjaya? Saya boleh katakan ini adalah satu permulaan. Sebab kalau kata start dengan 18 orang ni, itulah pada mulanya memang 18 orang ni saya rasa macam banyak. Tapi bila kita tengok kebun yang dibangunkan tu, adalah dia akan ada 2-3 orang yang tak boleh nak mencapai lah apa yang niat kita tadi. Kita meniatkan yang 18 orang tu 18 dengan hasil masing-masing. Betul. Tapi dalam situasi ni ada, cuma dia tak kesemuanya lah. Mungkin sebab dia berbalik kepada kekangan masa orang tu. Sebab kalau kata orang yang sentiasa turun, dia akan sentiasa ada kat situ. So dia boleh jadi mata-mata kita. Betul. Tapi jabatan selama ni pun memang banyak kempen cintai sungai kita, banyak betul. kempen-kempen yang dibuat kan. Tapi saya takut banyakkannya kempen tu berbentuk sementara ataupun tidak disahut oleh masyarakat. Dia macam habis sekadar kempen. Apa komen? Okay, kalau kata macam cintai sungai tu, basically dia ayat klise yang lama dah sebenarnya kita sebut. Okay, kalau dalam jabatan, pihak jabatan biasanya dia akan one state one river. Dia satu negeri satu sungai lah yang dia akan jagalah. Maksudnya bukan maksud saya jaga dia kita anak emaskan dia, tidak, tapi kita fokus satu persatu lah. Kalau kata kita dapat jaga satu sungai ni, kita boleh make good, everything semua clear, then kita boleh lah pergi ke sungai seterusnya. Sebab kalau kata kita tak fokus, kita tak akan nampak apa yang berjaya kat situ. Cuma dalam inisiatif yang sebelumnya, yang DSK yang tadi saya cakap, Denai Sungai Kebangsaan tu, rata-ratanya setiap satu negeri akan ada satu yang memang dia fokus, dia akan buat sungai tu yang dia make good, community boleh berjogging, beriadah kat kawasan tu. Ada competition ke antara denai-denai community ni, negeri-negeri? Last year tahun lepas ke baru-baru ni, masa sambutan Hari Sungai Sedunia masa September baru ni, satu DSK yang berada di Pulau Pinang dah menang lah award ni. Yes, kita di antara DSK yang ada kat Malaysia ni, kira kita tengok apa yang dia dah capai dalam masa setahun tu. Dalam situasi yang Pening tu dia menang sebab dia ada event yang bertaraf international yang diadakan di situ. So markah dia lebih sikit lah daripada yang mungkin yang denai kebangsaan yang lain-lain kan. Right.
Okay, antara inisiatif saya rasa JPS yang patut dibanggakan adalah adanya sistem amaran banjir. Betul. Tapi sedihnya mungkin ramai di luar sana tak tahu pun sistem ni dibuat oleh JPS pertama. Dan yang kedua, ada juga masyarakat yang mungkin ignorance yang tak tahu tentang sistem amaran banjir ni wujud. Boleh tuan terangkan sedikit lah apa tu sistem amaran banjir? Okay, itulah kalau kita berbalik kepada yang tadi pernah berlakunya banjir yang teruk pada tahun 2014 Disember tu, wujudlah satu program ramalan amaran banjir negara. So daripada program tu pihak jabatan fokuskan dekat 3 sungai yang untuk fasa 1 ni kita fokuskan 3 sungai. Sungai Kelantan, Sungai Terengganu, Sungai Pahang. So apa yang kita bangunkan pada ketika tu bukan setakat model untuk banjir tu sendiri, sebab kita nak, bila kita nak buat prediction ataupun kita nak buat nak keluarkan satu amaran tu, kita kena tahu data-data yang ada kat situ. Salah satu ni data hujan, data tinggi aras sungai, aras sungai itu sendiri. So kita kena tahu. Dalam masa sama, untuk kawasan-kawasan yang akan berlakunya banjir ni, biasanya akan ada sistem siren amaran ni. Dia akan amaran dulu, dan dia sekali lagi dia akan bagi tahu yang bahaya pula. So dalam tempoh yang macam waktu sekarang ni, musim timur laut ni, monsun timur laut ni, MTL ni, kawasan-kawasan yang ada siren ni, pihak penduduk tempatan atau masyarakat tempatan ni kena ambil maklum. Siren ni berbunyi bukan sebab bukan sebab nak bagi tahu okey jap lagi nak ni. Maksudnya bila amaran tu you dah bersedia dah. Bukan dah bila dah bahaya baru nak berpindah kan. Sepatutnya bila dah you dah dengar amaran yang kali pertama tu, you dah kena bersedia. You dah kena dah selamatkan semua dokumen penting. You dah pack up semua item-item yang essential, macam ubat-ubatan. You dah kena bersedia. Sebab itu je lah pun satu cara yang pihak jabatan untuk maklumkan kepada kawasan setempat tu. Habis ada tak study dibuat sebelum sistem amaran siren dan sebagainya dibuat dan selepas? Ada tak kajian dibuat? Adakah dia efektif ke? Okay, ada apa-apa? Dia macam ni, saya tak nak jawab directly lah benda tu. Sebab bagi saya dia bermain dengan sistem. Okay. So bila bermain dengan sistem ni, dia punya kebarangkalian dia tu tak adalah tepat. At least dia membantu. Dia tak akan menjadi jatuh yang tepat. Macam contoh kita ni akan banjir pada jam 2 petang. No, dia tak adalah setepat itu. Tapi kita boleh jadikan tu sebagai satu rujukan. So bila mana sebab kita jabatan bukan jabatan JPS saja yang akan mengeluarkan amaran ni. Kita bekerjasama dengan MET, Meteorologi Malaysia. So data yang daripada MET tu kita pun akan gunakan untuk model ni untuk present, ataupun model ni akan keluarkan apa yang akan terjadi dalam masa seminggu, masa 2 hari tu. Dia akan buat prediction. Tapi apa yang kita predict tu macam saya cakap tadi lah, selagi mana bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta, dia takkan perfect. Itu je lah yang saya boleh pegang. Kita ada banyak senario banjir dekat Malaysia. Kita tahu diorang kena pindah. Obviously kalau kita dalam situasi banjir, bila naik sampai paras pinggang pun kita takut lah kan. Kita memang bila bot datang keluar. Tapi kenapa kita tengok dekat dalam akhbar, dalam social media, ada orang yang refuse nak pindah ni? Apa sebagai orang dalam industri yang berdepan dengan masyarakat ni, kenapa diorang tak nak pindah? Kadang-kadang amaran dah ada, bukan tak ada. Kalau diorang bangun dah air naik, kita faham lah ni macam sistem dah pergi, tapi kenapa diorang tak nak pindah? Your personal views. Okay, ini pandangan lah. Saya tak pasti sebab saya belum lagi menjadi mangsa banjir. Tapi kalau kata segi logiknya lah, kalau saya yang berada di tempat diorang ni, mungkin yang dia dah tahu dah banjir tu paling tak pun dia akan paras pinggang. Macam tadi macam tuan cakap kan, macam Dr. Azizul cakap, dia akan paras, dia dah tahu dah. Worst pernah berlaku sampai ke pinggang. Tak apa, saya rumah 2 tingkat, saya boleh duduk kat tingkat atas. Kadang-kadang akan ada yang berfikir yang macam tu. Sebab bila dia duduk rumah 2 tingkat ataupun rumah kampung yang jenis bawah dia kosong, rumah dia belah atas, so dia tak tenggelam. Tu yang dia rasa selesa duduk macam tu. Tapi dia akan mengundang bahaya, dan yelah sebab kita tak tahu yang air tu akan terus lagi tenggelam ke, atau kita tak tahu kan. So kita tak boleh lah nak kata. Tapi itulah mentaliti orang yang nak berpindah ni,
susah kita nak ni. Dia tak nak duduk kat apa, pusat pemindahan tu. Ya, bila duduk kat pusat pemindahan, satu mungkin dia rasa kurang selesa. Itu satu perkara. Satu lagi tiada privacy. Dia akan berkongsi ruang lega tu sama dengan orang. Cuma yang small portion yang dia akan ada macam ruang untuk dia berehat, yes, dia ada macam satu ruang. Mungkin tak semua orang yang tak nak berpindah. Ada orang yang suka berpindah tu sebab dia tahu kalau kata dia duduk kat rumah pun nanti nak masak, makan susah. Kalau nak bersih. Bekalan nak bersih, elektrik tak ada. So sebaik-baiknya lah kita sarankan untuk semua berpindah dekat PPS ni, pusat pemindahan sementara ni. Okey, tuan. Banjir ni dah jadi macam acara tahunan. Macam setiap kali banjir, diorang dah tahu lah dia akan naik. Tapi macam kita ada, jabatan ada buat sebelum, semasa dan selepas. Tapi kenapa dia berulang seumpama macam jabatan tak buat apa-apa? Apa komen puan? Okey, macam ni. Bila kata banjir tu tetap berlaku, saya tak boleh nak menafikan lah sebab kita bukan buat total solution. Kita bukan buat penyelesaian yang habis. Tidak. Jabatan ke arah untuk mengurangkan severity, mengurangkan damage, mengurangkan kemusnahan tu. Kita boleh kurangkan, kita tak boleh eliminate sebab dalam situasi siapalah kita manusia untuk nak eliminate benda tu. Sebab kita kena faham ban untuk mencegah banjir tu dia ada certain level je yang kita boleh rasa dia sesuai. Contoh dia 2 meter. Itu pun 2 meter you rasa dah rasa macam menyampahnya tengok ban ni sampai 2 meter tinggi kan. Dia lebih tinggi daripada kita. Kita rasa dah tinggi. Tapi kalau kata kita nak buat total solution, adakah kita perlu buat sampai 7 meter tinggi? Oleh kerana kita tak nak banjir tu. So kita kena tengok pada situasi, satu ialah pada peruntukan, kita kena tengok situasi kawasan tersebut. Kalau kata dah ban untuk penahan banjir tu setinggi 7 meter, berapa pula dia punya lebar dia, kawasan yang diperlukan untuk nak buat ban 7 meter tu. Nanti kalau you akan keluar rumah, you tengok benda ban ni, orang nak tengok pokok kelapa, ni ban lagi tinggi daripada pokok kelapa. Macam tu lah maksud saya. Kalau kata kita nak selamatkan diri, kita tengok pada situasi lah. Sebab dalam situasi banjir ni, dia macam ada cycle tau. Dia macam ada satu macam yang historical data tu yang mengatakan lat 10 tahun dia akan berlaku lagi yang betul-betul besar. Lat another 20 years, 30 years dia akan berlaku lagi besar. Dia tiada keperluan yang you kena buat ban penahan banjir ni sampai tinggi tu untuk nak sustain selama 30 tahun. Tapi ada satu juga yang dibincangkan dahulu. Dulu dia kata sistem amaran banjir tak dibuat, tapi masa di Seri Muda dimaklumkan amaran banjir tak dibuat, dikeluarkan oleh meteorologi, dikeluarkan oleh JPS, tapi masyarakat tak percaya. Dia rasa macam it's just a false alarm lah. Kadang-kadang bahaya-bahaya sebab dia katakan kita hanya boleh menjangka, lepas tu dia turun balik. So apa komen tuan? Orang-orang macam tak percaya dengan amaran-amaran ni. Itulah sebab pilihan di diri masing-masing. So siapalah kalau kata kita dah bagi amaran tu, kita dah maklumkan kepada umum yang mengatakan yang kita dah predict kawasan tersebut akan berlaku je banjir. Tapi kita tak tahu how severe, berapa dalam, berapa lama, kita tak tahu sebab dia adalah terlalu banyak parameter tu. Macam tadi saya berbalik kepada tadi, kebetulan masa yang banjir terjadi tu level laut tu sendiri kira level sea rise tu memang betul-betul tinggi. So memang air Sungai Kelang tu dia tak boleh nak flow in kepada limpah. Okey, soalan terakhir saya untuk segmen yang pertama kan. Terdapat banyak agensi-agensi yang terlibat ketika banjir ni. Apa pandangan tuan? Okey, setiap jabatan ataupun setiap agensi yang terlibat ni dia ada peranan masing-masing. Okey, sebagai contoh kalau kata macam NADMA yang kira champion lah dalam situasi ni, dia champion. Dia lah yang dia akan panggil semua agensi-agensi terlibat untuk sama-sama bincang dan dia akan setkan apa way forward dia waktu ketika banjir ni. So kalau macam saya sendiri pernah bertugas di SMART dekat area Cyberjaya tu, yang pusat kontrol untuk pusat pusat yang untuk yang bencana ni lah, pusat bencana ni. Saya pernah bertugas pulau-pulau apa saya tak ingat. Pulau Meranti. Yes, Pulau Meranti. Saya pernah bertugas selama tak lama pun, daripada pukul 9 malam sampai 9 pagi kot. Okey, dekat situ situasi dia yang
agensi ni dia akan ada macam kami JPS ada satu workstation. Sebelah ni ada JKM, Jabatan Kemajuan Masyarakat. Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada juga daripada askar, maksudnya tentera darat pun ada wakil. APM pun ada wakil. So setiap agensi ni dia main peranan masing-masing. Dalam masa sama pun kami menjadi macam operator. Bila ada call in je kita orang angkat. Salah satu je yang kami terima daripada saya dengan kawan saya ni ada terima satu aduan ni kata, cik saya dah terputus hubungan dengan saudara saya yang duduk dekat taman dagang yang dekat ni, Banting tu kan. Okay. So dia bagi alamat semua, dia bagi tahulah dah berapa lama dah terputus hubungan apa semua, kat mana lokasi, nombor rumah semua. Maklumat tu kami akan share dekat dalam PKOB ni, Pusat Kawalan Operasi Bencana. Betul. Okey, PKOB ni adalah ni lah kira akronim dia lah. Bila kita maklumkan share dalam grup tersebut, lokasi contoh dalam situasi ni ini adalah isu ni, kita nak selamatkan orang. Kita nak tengok apa orang tu yang kalau kata dia dah terperangkap di rumah dia sendiri dengan dikelilingi banjir oleh kawasan tersebut. So dalam situasi ni PKOB dah maklumkan kepada agensi lokasi tersebut, APM yang pergi tengok apa yang terjadi kat situ. Dan bantuan disampai and then selamatkan, bawa orang tu ke PPS. So dekat situ agensi semua main peranan dalam situasi yang bila berlakunya bencana ni. Kita tak boleh nak tolak banjir je JPS seorang. No. Dalam masa sama kadang-kadang askar yang kalau ikutkan masa yang Taman Seri Muda tu, even TNB sendiri pun bawa jana kuasa dia untuk nak kita nak hidupkan pam tu. Semua main peranan masing-masing. Dan tak ada siapa nak cuba jadi hero atau lebih daripada satu. Tidak. Kalau kata nak jadi hero, memang orang akan bash lah. Orang akan rasa tak seronok lah. Sebab dalam situasi banjir ni tak ada siapa hero. Kita sama-sama hero. Kita jaga kita. Yes, kita jaga kita. JPS dengan PAM dengan PAM muda alih dia, PAM gerak dia. Lepas tu JKM dengan menyediakan PPS. Lepas tu APM, tentera dengan polis, mungkin dia ada boat, dia kena bantu buat masa pergi PPS. So kat sini masing-masing dia ada peranan masing-masing. Bagi saya tak ada istilah hero lah kat sini. Kita sama-sama hero lah. Unsung hero tu kita sama. Okay, kita rehat sebentar untuk segmen yang pertama dan kita kembali untuk segmen yang kedua. Okay, kita kembali untuk segmen yang kedua. Kali ni kita santai-santai lah. Pertama kita dah pergi serius sikit tadi. So segmen kedua, Tuan Azril, secara peribadi Tuan boleh share sedikit dengan viewers apakah pengalaman banjir yang Tuan terlibat secara direct? Pertama yang saya merasai betul-betul lah, bukan menjadi mangsa tapi kira-kira hadir ke tempat tu kita bantu kita. Sebab one of my colleague tu ada family dia yang terkesan dekat Kuala Krai. Sebab yang kita sedia maklum Disember 2014 tu memang betul-betul worst lah. Sebab Kuala Krai ni adalah di bahagian hulu. Sepatutnya kalau segi logiknya kita tak akan terfikir pun akan berlaku banjir yang hebat macam tu. Sampaikan stesen minyak boleh tenggelam sehingga ke bumbung tu memang worst lah. Gambar-gambar footage Kuala Krai menakutkan lah. Ya, memang tak jangka pun sebab dia di bahagian hulu. So kebiasaannya kita akan biasa menerima banjir ni dekat bahagian hilir yang sebelum berhampiran dengan laut dah. Maksudnya dekat Kota Baru, kat Kuala Terengganu, dekat Jertih. Itu yang betul-betul yang berhampiran dengan laut. Sepatutnya air yang turun di hulu tu dia akan membebankan dekat hilir lah. Tapi dalam situasi ni Kuala Krai tu sendiri memang dah worst, dah sangat teruk. Pada tahun tersebut daripada pejabat lah, kami di pejabat mengambil inisiatif untuk kumpulkan funding sikit, belilah barang yang berpatutan lah. Maksudnya sebab waktu ketika tu semua orang dah memang menuju ke sana untuk bawa bahan barang bantuan tu kan. Saya tak nafikan lah yang memang semualah kalau perasan yang geng-geng 4x4 ni dia akan konvoy bawa kan. Satu Malaysia lah saya rasa. Satu Malaysia lah bantu. Bantu ke Kuala Krai tu. Ya, satu Malaysia bantu kat Kuala Krai. So Tuan masa ketika banjir tu memang terlibat? Waktu banjir berlaku tidak terlibat, tapi saya hadir selepas saya rasa seminggu kot dalam
3 hari bulan 1 kalau tak silap saya hala ke sana lah. So banjir tu berlaku dalam 25 ke 26 hari bulan. Pencucian recovery tu Yes, pun saya datang ambil waktu masa. ketika yang apa ni, kira macam aftermath lah. Bila semua dah berlaku tu, okay, itu waktu nak pembersihan, cari barang apa ni, kira macam rumah tu memang dah nampak lah yang mana total loss lah. Memang tinggal anak tangga je. Memang ada rumah yang tinggal anak tangga. Lepas tu ada yang one off yang family member kepada yang klik jugalah. Saya bertujuh, dia macam seven beneficent lah. 7 orang ni pergi, kira nak pergi membantu. Dalam masa sama kita orang pun sendiri merasa lah betapa macam yang apa yang kita orang bawa makanan ke apa tu kita share bersama, makan sama-sama. So nampak lah betapa, yelah dia orang dah kehilangan rumah. Betul. So duduk dekat bawah kemah sementara je lah. Sebab mungkin PPS tu sendiri tak boleh nak menampung semua yang terlibat ataupun semua yang terkesan tu. So dalam masa sama dia bangun lah daripada susah tu, sebab mungkin dia orang sendiri pun tak pernah rasa yang banjir tu macam tu punya teruk, and then banjir tu terlalu yang memang datang sak habis semua. Okay. Bencana lah. Bencana banjir antara benda yang directly di bawah jabatan. Yeah. Okay. So mungkin tuan ada banyak pengalaman-pengalaman di kawasan banjir. Tapi antara semua pengalaman, apakah, kalau boleh kongsi dengan kami, apakah benda yang paling complicated yang you pernah lalui dan macam mana you overcome? Complicated Okay. Normally jabatan sebelum berlakunya banjir kita bersedia macam tadilah. Kita masa segmen 1 tadi saya bercerita pasal kita buat penyelenggaraan longkang, sungai, kolam takungan banjir. Kita selenggara. Itu yang kita buat persediaan. Apabila berlaku, apa yang kita boleh bantu adalah macam tadi, kita sediakan pam bergerak untuk kita kurangkan pula yang tadi, yang banjir terbenung tadi tu. Okey. Bila selepas daripada tu pula, kita akan tengok pula struktur mana yang rosak akibat daripada banjir tadi, ataupun apa yang kita boleh make good untuk kita nak overcome the next cycle banjir tu. Sebab daripada situ baru kita tahu kadang-kadang bila banjir berlaku, then kita akan trigger benda apa yang kita buat seterusnya. Pembangunan apa yang kita akan buat seterusnya, ataupun apa penambahbaikan yang kita boleh buat dekat kawasan tersebut. Sebab kita sendiri kalau bila kita tak lalui, kita tak akan nampak apa yang kita akan buat baik yang seterusnya. Macam itulah. Pernah tak masyarakat datang dan blame ini semua jabatan punya salah ni, JPS tak buat? Situasi ni mungkin pernah lah diceritakan oleh kawan saya yang pernah servis dekat pernah berkhidmat dekat JPS wilayah Persatuan Kuala Lumpur, dekat kawasan Sungai Bunus. Okey, kawasan Sungai Bunus, dia punya laluan sungai tu kalau ikutkan yang laluan lama dia melalui Kampung Baru. Okey, dekat kawasan tersebut komuniti, yelah kita faham komuniti yang duduk berhampiran dengan sungai ni, dia punya chances untuk mengalami banjir ni sangat besar lah. Nak pula Sungai Kelang. Kita tahu Sungai Kelang memang yang tipulah kalau kata air Sungai Kelang tu tak naik kan. Okay, so dalam situasi yang tersebut, kawan saya sharekan yang penduduk kawasan tu sangat marah apabila yang kita ada buat pembangunan, kita ada buat lencongan sungai. Buat lencongan sungai. Maksudnya waktu ketika tu salinan yang sedia ada tu mungkin tak dapat menampung kuantiti air yang besar dalam situasi banjir. So kita buat projek lencongan. Projek lencongan tu masih lagi dalam tempoh ongoing projek, masih lagi dalam pembinaan. So bila mana datangnya banjir, macam saya ada sharekan tadi yang kalau perasan kita punya persediaan tu mestilah before banjir kan. Tapi bila dah waktu dalam tempoh banjir, kalau kata kita nak buat any construction pun semua tak akan function. Takkan kontraktor pun takkan nak boleh buat kerja pun waktu ketika tersebut. Memang dah banjir. Apa guna you buat concreting, kerja-kerja untuk concreting tapi dalam keadaan banjir. Memang tak function lah. Tak berjaya lah. So dalam situasi yang bila mana projek tu masih lagi ongoing projek, masih belum siap sepenuhnya, berlaku banjir. So adalah pegawai ni yang hadir tu, kadang-kadang kita datang ni kita nak membantu, kita nak explain apa yang terjadi, tapi dalam masa sama dia pula jadi mangsa, dia kerumuni dan orang nak ugut dia. Tapi bagi saya tak fair lah untuk yang dia diugut, sebab satu pembangunan ataupun satu pembinaan ni dia makan masa. Dia bukan yang boleh you petik jadi boleh siap. Itu satu perkara lah. Sebab kita pun kena tengok situasi kawasan tersebut. Kalau kawasan tu
method yang kita gunakan tu betul tak betul, ataupun kita kena cari method lain untuk untuk buat satu pembangunan tu lah. Okey, bagi kawasan-kawasan yang sudah biasa banjir, kita contoh macam kawasan Pantai Timur lah, Kelantan, yang memang banjir tu satu benda yang mereka memang dah expect, dah tahu, dah boleh predict. Tapi ada juga kawasan yang macam kita lihat Seri Muda, 30 tahun sekali, 20 tahun sekali. Dan ada yang masa berlakunya Seri Muda tu, orang yang duduk situ pun baru duduk 10 tahun. Dia pun tak pernah lalui lah yang 30 tahun tu, kata dia pernah rasa dulu. So, ramai yang clueless lah masa tu. Itu Seri Muda. Mungkin juga akan berada di tempat-tempat yang lain yang mungkin 20 tahun yang mereka tak expect lah akan jadi. So apa komen tuan? Apakah yang masyarakat perlu tahu sebenarnya? Basic asasnya kalau kata kita kena fikirkan yang memang kawasan, contohlah kalau kata kita tahu kawasan rumah kita tu ataupun kawasan yang kita duduki tu lebih tinggi daripada kawasan-kawasan lain, then kita kena faham yang kawasan rendah akan tenggelam. Kita fikir yang macam tu lah. Mungkin kita akan selamat, tapi kita still tak boleh keluar juga sebab kawasan berhampiran dah tenggelam. So kita isolated lah, kita isolated. So nak tak nak, kita yang isolated ataupun kita yang duduk kat pulau tu, kita dah menjadi pulau lah sebab lain semua dah tenggelam kan. Kita pun perlu bersedia. Maksud saya perlu bersedia tu sekurang-kurangnya adalah makanan ataupun macam dia macam tadi bateri. Kadang kita power bank tu sekarang menjadi keperluan, bukan setakat kita tak sempat nak charge, kita pakai power bank tu. Power bank tu perlu bersedia juga kalau kata berlaku yang macam ni. Contohlah, kalau kata elektrik dah pihak TNB dah potong bekalan elektrik, dan memang kita dah habis bekalan lah. Itu sebabnya power bank tu salah satulah yang dapat membantu kita lah untuk hidupkan phone kita. Macam tu lah. Okay. Saya rasa semua viewers dan saya rasa semua rakyat Malaysia bila berlakunya satu musibah, berlakunya satu banjir, dia akan split lah, dan dia akan berita akan keluar sebar dengan laju pantas, dan rakyat Malaysia ni secara amnya akan suka membantu. Dia akan cuba nak tengok how can I help. So akan dapatlah bantuan daripada segi kewangan, pakaian, makanan. Kalau kita pergi ke pusat PPS ke pusat perkumpulan ke, kita akan nampak berlambak lah orang hantar makanan, pakaian, macam-macam lah. Ada sampai pembaziran juga berlaku. Kita juga nampak ada orang jadi hero. Masa tu lahirlah Abang Viva, yang macam-macam lah semua orang try to be. Tapi as a agency, orang yang terlibat secara langsung dalam banjir ni, sebenarnya apakah bantuan yang patut disumbangkan oleh rakyat Malaysia ketika itu? Dia kena tengok pada situasi dan keadaan lah. Sebab bagi saya apa yang berlaku dekat Seri Muda tu sebab dia mudah accessible lah. Maksudnya kalau kata kita dapat selamatkan semua yang mangsa ni, bawa ke PPS, dan kita akan sediakan makan, minum, tempat dia berehat tu kita boleh sediakan. Tapi dalam masa sama kita tak nafikan yang semua orang akan ada rasa macam kesian, dia nak sumbangkan something. Tapi kita kena tengok apa yang sumbangan kita nak bagi tu yang betul-betul saya rasa perlulah. Kalau kata contoh macam makan dalam tin tu, you boleh bantu satu atau dua je family kan. Betul. Tapi kalau kita macam contoh macam pampers lampin budak kan, lampin pakai buang tu, then okay juga. Sebab tapi kalau kata tapi lampin pakai buang pun you kena tengok juga, kalau anak dia dah besar, you bagi CSS pun tak guna juga. Betul. So kita kena tengok satu yang saya rasa dekat waktu tersebut pun semua NGO semua akan wujud. Macam-macam NGO akan wujud. Sebab kita faham yang NGO bila dia buat collection, dia akan beli something. Tapi kadang-kadang adakah benda tu perlu tak perlu. Tapi kita kena tengok yang betul-betul perlulah dekat dalam situasi ni. Saya pun tadi ada tengok juga benda yang perlu tu apa. Okay. Okay lah, saya cubalah nanti saya akan kongsikan dengan Dr. Azizul juga tentang making a disaster supply scheme. So maksudnya at least apa yang kita perlu ada tu kita untuk our family dulu. Kadang-kadang kita nak tunggu bantuan, kita pun kadang tak boleh nak sabar kan. Sebab contohlah macam lampin pakai buang tu, berapa banyak sangat pun kita akan simpan kat rumah. Tak adanya kita akan simpan sampai 2-3 beg. So benda yang penting adalah yang sekurang-kurangnya lah, kalau kita nak kita nak melalui situasi mangsa banjir tu, air tu perlu.
Betul. So sekurang-kurangnya kalau kata kita dah tahu yang setiap manusia kena minum 8 gelas air kan. So 8 gelas, satu gelas dalam kurang 250 ml kan. So kat situ 1.5 lah at least. Seorang kena ada 1.5. So dia kena bekalan air mineral yang Ya. cukup dan Ha. sebagainya lah. Sekurang-kurangnya seorang satu botol air mineral tu untuk sustain dan tempoh sehari lah gitu. Betul. Sebab kita yalah apa ni sejarah pun dah kita dah tahu yang manusia boleh hidup tanpa air selama 7 hari kan. Tapi takkan kita nak Yes. puasa 7 hari macam tak patut lah kan. Walhal kita ada sumber air tu. So kita kena manage lah sumber air tu. Lepas tu yang seterusnya makanan. So makanan yang saya rasa dia kalau contohlah kalau kata kita bagi Maggi, kita dah kena air panas dia dah boleh makan lah kan. Betul. Okay, kalau macam nasi macam beras pula, you kena tanak beras tu dan baru masak nasi. Waktu ketika tu you terfikir tak ada ke api ataupun ni. So kadang-kadang benda tu dia tak feasible ataupun tak sesuai dalam situasi tu. Mungkin yang paling sesuai adalah biskut ataupun yang benda yang ringan senang nak bawa, yang ready to eat, macam tu. Lepas tu pula Tapi sekarang kita ada dah yang boleh masak terus kan, ready to eat kan kita. itu apa kemara, pack kemara. Pack kemara tu dia you tuang air biasa je, nanti dia punya macam kambing perap boleh siap. Tapi kita faham lah benda tu sangat mahal lah kan. Yeah. Takkan kalau setakat makan berdua then okay. Kalau kata you punya family member tu ada 6 orang, so sekali makan at least dah ada 3 kan. Macam tu lah maksudnya. Kita kena tengok apa yang ready to eat tu kan. Lepas tu first aid supply contoh you kena ada yang basic lah, apa ni, iodine, ada hand supplies, ada sikit kain cotton tu sikit, tu kan. Jadi kita boleh ada first aid kit kita lah. Lepas ni kena promote sikit first aid kit ni. Kan kadang-kadang orang rasa macam nak beli tapi perlu ke? Tapi sebenarnya kalau kata segi logiknya, setiap rumah sepatutnya kena ada first aid kit basic. Dia kena ada first aid kit yang basic supaya yang kita jangan harapkan yang bila dah luka baru nak cari dekat kedai. Susah lah kan. At least kita ada simpan lah sikit. Macam sebelum ni masa zaman COVID kita simpan test kit tu banyak. Tapi dalam situasi ni test kit tu dah tak perlu. Kita perlu bila kita rasa ada simptom baru kita check kan. So mungkin simpan 1-2 sudah lah. Berbanding macam yang iodine, kapas, apa ni, bandage tu, itu wajib lah bagi saya kena ada di rumah. Okey, kita rehat sebentar untuk segmen kali ini dan kita jumpa untuk segmen seterusnya. Hai, kita kembali ke segmen ketiga. Alright. Untuk pengetahuan Tuan Azri dan juga viewers di sana, Akademik Dr. Azizul, antara perkara yang kita buat, kita nak cuba lahirkan continuous learning, lifelong learning lah. Kita nak pastikan semua orang belajar tanpa kira umur, usia, dan skill ni perlu dibuat sepanjang hayat lah. Dan tak adalah kita nak belajar masa kat sekolah je, dekat universiti, kita nak formal, informal. So pada pendapat Tuan, okay, apakah skill-skill yang perlu dikuasai oleh orang awam lah mungkin yang boleh membantu mereka dalam waktu kecemasan? Okey, apa yang saya rasa wajib tahulah, kalau kata salah satu dia bila kita nak jadi mangsa banjir ni, first thing first kita nak selamatkan diri kita dulu. Yes. Okay, dalam situasi nak selamatkan diri kita ni, biasanya orang akan berfikir yang kita perlu ada ilmu renang. Tapi dalam masa sama sebenarnya ilmu renang tu bukan nak kata tak penting. Dalam situasi kalau kita tahu pun Nabi Muhammad SAW pun dia ada ditekankan 3 ni, berenang, memanah dan berkuda. Okey, so 3 tu. Salah satu renang. Kenapa renang? Sebab sekurang-kurangnya kita tak adalah bila masuk terjatuh dalam sungai, terjatuh dalam parit ni, kita lemas begitu saja. Itulah basic dia. Betul. Tapi dalam situasi yang kita faham semua orang akan panik. Saya tak nafikan, saya sendiri pun nyaris untuk lemas, dan kadang-kadang kita ada rasa trauma tu. Tapi bila mana kita rasa untuk selamatkan diri di air ni perlu, sekurang-kurangnya kita belajar untuk mengapungkan diri kita. Betul, kita belajar mengapungkan diri kita. Bukan kita nak belajar berenang dan kita nak selamatkan orang. Kita belajar apungkan diri kita dulu. Kita selamatkan diri kita dulu. Sebab itu adalah perkara penting lah, yang basic yang kita tahu.
Dan semua orang kena tahu dekat luar, mungkin kita boleh share macam mana nak mengapung diri pertama. Yes, Yang betul. kedua, kalau tak tahu apakah peralatan yang kita boleh untuk menjadikan dia sebagai bahan untuk Ya. ampungan itu. Itu satu alternatif lah, Yeah. sebab tak semua orang yang akan ada masa untuk mengapungkan diri itu. Yeah. Dan tak semua orang yang mungkin dia akan ada trauma dengan air. So bila mana yang dia ada trauma dengan air, sekurang-kurangnya dia ada pelampung ke. Betul. Sebab kalau kita tengok yelah, saya ada anak kan, anak-anak saya bila mana kat swimming pool tu, kalau kata yang setakat 2 kaki tu dia berani je, tapi bila mana yang lebih dalam daripada tinggi diri dia sendiri, yang mana yang dia tak boleh jejak kaki tu, then dia perlukan pelampung. So itu kalau kata rumah yang ada pelampung. Kalau kata orang yang tak ada pelampung ni, sekurang-kurangnya dia ada tong air ke apa yang boleh jadikan tu. Correct. Dan kita nak juga di luar sana faham, it's never too late to learn lah. Ya, betul. Sebab kita tak tahu bila kita nak perlukan, Yes. tapi sekurang-kurangnya kita dah ada basic. Kalau kata kita ada masa, belajar-belajarlah untuk apungkan diri. Sebab even dalam YouTube pun kadang-kadang ada diajarkan macam mana kita nak apungkan diri dalam air. Sebab yelah, dia paling mudah dia sebab dalam tahun yang sama itu 2023 ni saya pergi ke latihan askar wataniah. Okay. So dalam salah satu Saya tak tahu wataniah lah ni, askar Yeah. wataniah. Okay. saya attend untuk kursus asas prajurit muda sukarela siri 2 2023 dekat Regimen 515 askar wataniah dekat Kuala Lumpur, dekat Jalan Buku 5. Okay. Dekat dengan Mindef. So dalam salah satu modul yang dalam training saya tu adalah kita orang perlu berenang sejauh 50 meter dan mengapungkan diri selama 10 minit. Okay. So tak adalah saya pun tak adalah hebat mana, sebab jadi sebenarnya bila kita tak biasa untuk berenang tu, kita akan mudah cepat pancit, kita akan mudah cepat penat. So mungkin selama ni kita tak berenang non-stop. Dalam situasi yang bila you non-stop, ada chances yang you akan tak cukup nafas. Betul. Plus yang you akan lemas diri. Tapi luckily kat situ memang trainer jurulatih semua bersedia lah dengan apa keberangkatan yang akan berlaku. So alhamdulillah saya masih ada di sini lah. Tapi tadi I think basic skill lah, macam semua orang boleh buat, basic survival skill. Ya, basic survival skill, you kena apungkan diri without pelampung tu lah. You kena, yelah, cara tu you boleh learn daripada YouTube, tapi sebaik-baiknya kalau kata you nak dapatkan ilmu yang betul, kena berguru. Kita macam tu, kalau kata kita nak ilmu something yang tu, kita kena berguru. So, skill yang pertama. Yang kedua, adakah tuan setuju bahawasanya kita kena ada critical thinking skill jugalah. Macam kita kata contoh tadi yang tak nak pindah ke rumah. Sebab ni kisah berlaku, dia mati dalam rumah. Sebab kalau kita tengok cerita, dia mula naik tingkat 1, dia pergi ke tingkat 2. So bila dah pergi tingkat 2, dia tak tahu macam mana nak lari lah. Sebab rumah grill. I think kalau tak ada critical thinking juga main peranan. Dan yang kalau kita tengok semalam video baru dikongsi dekat social media, ada satu budak 7 bulan lemas. Lepas tu yang dijerit adalah siapa tahu CPR. So instead of dia jerit siapa tahu CPR, it will be good kalau dia sendiri yang buat CPR tersebut. Kalau semua orang dekat Malaysia ada awareness yang maksudnya skill that must have lah kan, sebab kita tak tahu boleh nak pakai. Okay. Jadi seterusnya, bagaimana viewers dekat yang menonton podcast ini boleh tahu info-info banjir yang terkini, yang penting sahih jugalah. Sebab banyak orang share kan. So macam mana kita nak dapat maklumat ni tuan? Okay, salah satu platform ataupun cara penyampaian pihak jabatan kepada umum adalah melalui public info banjir. Dia ada dalam apps plus dengan ada web page punya base lah. Kalau kata you search kat dalam Google ke any search engine, you type je public info banjir. InsyaAllah dia akan paparkan page yang you sendiri boleh pilih around. You boleh pilih negeri mana you nak tengok, lokasi mana stesen banjir tu sendiri pun you boleh tengok. Contoh dalam situasi ni, dalam waktu sekarang ni, tempoh sekarang, MTL ni orang akan fokus yang belah Pantai Timur lah, Kelantan, Terengganu dengan Pahang. So dalam public info banjir ni memang dia akan interaktif lah. Kalau kata even dia punya app sendiri pun, dia punya sampai tahap interaktif dia tu, dia tunjukkan kat mana warning level amaran, level amaran, level danger tu kat mana, bahaya tu kat mana.
So untuk elakkan daripada panik, Mhm. supaya diorang tak tengok daripada info-info yang salah, Ya. refer terus kepada laman web ni. Betul. Kalau kata masyarakat kawasan tersebut boleh tengok yang info pada stesen yang berhampiran. Sekurang-kurangnya kita dah tahu dah yang okey dekat sungai ni level air dia tinggi ni kan, aras air ni tinggi ni, sekurang-kurangnya dia dah boleh predict, plus dengan dia dah bersedia. Dia bukan yang bila air dah mula naik baru nak bersedia. Sepatutnya dia dah tahu dah bila mana dia tengok dalam kawasan tersebut, bila diwartakan sebagai amaran, then you kena bersedia. Sebab dia bila dah level bahaya tu, jangan tunggu dah. You selamatkan diri dulu. Macam tu lah. Alright. Sebagai penutup Tuan, apakah pesanan-pesanan Tuan kepada viewers? Stay safe. Itu macam biasa. Okay. Sekurang-kurangnya you bersedia. Walaupun you chances untuk menjadi bangsa banjir tu slim chances atau sangat tipis. Sekurang-kurangnya you dah ada kit yang basic tadilah yang saya cakap tu. Dah ada air, dah ada first aid kit. Lepas tu kalau kata kita tak menjadi bangsa, mungkin apa yang kita sediakan tu kita boleh bantu kawan-kawan kita. Betul. Kita just boleh pass gitu je lah. And then kalau kata dalam satu bag tu you dah bersedia, everything semua dah ada situ. Ada yang basic-basic tadi, you dah boleh bantu kawan-kawan you. Sebab siapa yang kita nak bantu? Mestilah kita nak bantu orang yang hampir dengan kita dulu, family member. Okay, after family member, kawan-kawan pejabat, kawan kenalan kita. Then baru kita nak fikirkan orang yang lebih jauh kat situ. Macam itulah apa yang saya boleh share kan. Lepas tu mendapatkan updates daripada sumber yang sahih. Sebab kadang-kadang ada je orang yang akan reshare kat dalam Facebook, dalam saya baca Twitter. Kadang-kadang saya baca kat Twitter, sebab kadang-kadang Twitter ni bagus dia sebab dia komuniti dia young generation. Sebab young generation dia suka guna Twitter. Macam umur saya. Okay, umur kita. Okay. Basically kalau macam contoh yang orang yang lebih dewasa daripada kita, dia akan familiar dengan Facebook. Facebook, betul, correct. Okay, macam seusia kita ni, kita masih lagi refer to Twitter. Sebab bagi saya Twitter bagus dia, community dia tu, bila you post something akan ada orang respon. Sebab dia macam dunia yang bebas, semua orang boleh share. Tapi dalam masa sama you kena double confirm ataupun you make sure benda tu sahih ke tidak. Betul. Biarlah keluar daripada biarlah pengumuman ataupun amaran ataupun pesanan tu keluar daripada official Twitter lah. Official Twitter, official Facebook. So kita tak nak datangkan panik yang tidak Yes, betul. Kadang-kadang baru amaran, tapi bila ada certain people ataupun ada seorang ni yang buat kalut dia, nanti semua orang pun jadi kalut. Betul. So, terima kasih Encik Azri Hafiz bin Abdul Rahim, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Putrajaya, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Azizul kerana menjemput saya untuk hadir dan kongsikan apa yang pengetahuan saya lah. Saya tak adalah boleh buat apa-apa sebarang statement yang sepatutnya, tapi sekurang-kurangnya saya bagi tahu di pengalaman saya plus dengan pandangan saya lah. Daripada situ biarlah viewer ataupun umum ni tahu, biar dia belajar daripada situ. Sebab kadang-kadang kita cakap tak semestinya orang boleh percaya 100%, tapi sekurang-kurangnya kita dah sampaikan maklumat yang kita ada, maklumat yang kita tahu, apa yang kita boleh pesan. Tapi pilihan tu di tangan masing-masing lah. Betul. Right, terima kasih. Semoga segmen kali ini memberi manfaat kepada kita semua.